أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah lagi dan melipat ganda lagi kurniaan, nikmat kurniaannya kepada kita semua. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini insya-Allah akan meneruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-236, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, ma tajidul qulubu minal humumi wal ahzani fali ajli ma muni'at min wujudil ayan. Maksud kalam hikmat ini, semua yang dirasakan oleh hati, yakni perasaan atau pikiran, dari berbagai macam kerisauan, maka semata-mata kerana masih tertahan, yakni terhalang, terhijab, belum dapat melihat, yakni musyahadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud kata-kata Syekh Ibn Atha ini? Syekh Ibn Atha nak beritahu kepada kita bahawa hati manusia ni, dia sebut hati kau, aspek dalaman kita lah. Manusia ni ada dua unsur, dua aspek. Satu aspek zahir dia, badan. Yang kedua aspek batinnya, iaitu qalbunya, hatinya. Bila sebut qalbu ni, hati ni macam-macam lah, termasuklah fikiran, ingatan, perasaan dan macam-macam lagi lah. Hal-hal yang berkaitan dengan dalaman manusia ni. Jadi, kata Syekh Ibn Atha, segala apa yang dirasakan oleh hati ni, iaitu yang berupa perkara-perkara yang menyedihkan, kesedihan, kerisauan, kebimbangan dan macam-macam lagi lah. Perasaan-perasaan yang bersifat negatif, yang baliknya orang tak berahi, orang tak suka. Sedih, susah hati, serabut, macam-macam lagi. Maka kata Syekh Ibn Atha, hati manusia ni tidak merasai semua ini melainkan disebabkan kerana dia masih lagi terhalang, terhijab daripada melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita ni, mari perasaan-perasaan yang tak molek tadi tu, negatif tadi tu,
rasa bimbang, serabu, sedih, hilang punca, hilang pedomang dan macam-macam lagi lah. Mari perasaan-perasaan tu mari dari mana katanya? Punca daripada hati kita ni masih dihijab, ditutup daripada melihat rahsia keagungan Allah. Itu punca dia, kata Syekh Ibn Atta. Artinya, sekiranya Allah Ta'ala membuka pintu hati kita ni sehingga dapat melihat rahsia-rahsia keagungan Allah, maka hati orang tu orang yang dibukakan hijabnya itu tidak lagi terganggu dengan perasaan-perasaan negatif ini. Yakni dengan perasaan kebimbangan, ketakutan, kerisauan dan macam-macam lagi. Sekiranya hati seseorang itu dibukakan hijabnya oleh Allah sehingga dapat melihat rahsia-rahsia keagungannya itu. Jadi kita fahamlah di sini sekarang bahawa yang menjadikan hati kita ni jadi serabu lah, lagi susah hati lah, jadi penimpal lah, macam-macam lah. Kebimbangan, ketakutan tu, semua-semua perasaan-perasaan hak negatif ni, hak ramai orang dok nak ni, hak tambuh ni, puncanya tidak lain kecuali kembali kepada kalbu kita ni yang masih tertutup daripada melihat rahsia keagungan Allah. Itu Syekh Ibn Atta nak beritahu kita perkara itu. Dengan arti apabila seseorang tu dibukakan hijab hati dia itu sehingga dapat menyelami rahsia-rahsia ketuhanan Allah, dia bukan saja bergembira dengan nikmat yang dia dapat, tetapi dia tidak bersedih dengan kecelakaan ataupun musibah yang melanda, kesusahan yang melanda. Dia tidak terkesan dengan semua itu. Standard kita ni, standard kalbu kita ni, sesuatu yang mengembirakan hati itu kita akan rasa gembira lah. Bila berlaku perkara-perkara yang mengembirakan kita, menyukakan kita, kita akan suka hati. Standard biasa. Dan bila berlaku perkara-perkara yang menyusahkan, yang menakutkan, yang menyedihkan, kita akan rasa susah hati lah. Susah hati, sedih, tertekan, macam-macam lah, macam-macam lagi lah akan berasa tu. Itu standard. Tapi kalau ada orang berlaku perkara-perkara yang menyenangkan, mengembirakan, tetapi dia rasa tertekan, dia rasa susah, ini ada masalah lain sikit. Dia ada hal sikit ni. Sebab standard kita macam tu. Apa perkara-perkara yang menyenangkan akan menyenangkan hati kita lah. Perkara-perkara yang menyusahkan akan menyusahkan hati kita. Ini standard orang ramai. Yang baik, bila Allah Ta'ala membuka hijab hati seseorang tu dapat melihat rahsia-rahsia keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, maka perkara-perkara yang menyenangkan tu sudah tentulah menyenangkan. Tetapi perkara-perkara yang menakutkan, menyedihkan pun dia tidak terkesan dengan perasaan tu. Ni luar biasa sikit ni. Sebab apa jadi luar biasa? Kerana Allah Ta'ala buka mata hati dia dapat melihat rahsia keagungan Allah di sebalik kejadian-kejadian tadi tu. Dapat melihat. Contohnya kalau kita berlaku pada diri kita perkara-perkara yang menyenangkan, kita diberikan kurniaan, diberikan nikmat, dan kita melihat itu sebagai nikmat, kita merasainya, memang menyenangkanlah. Tapi sekiranya kita, apa yang kita inginkan, kita menghadapi perkara yang sebaliknya lah. Seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita hajat, apa yang kita nak tu tak boleh. Baliknya, orang ni bila dia nak tu tak boleh, dia sedih lah. Dia sedih, dia kecewa, rasa bernasib malang, macam-macam lah. Itu standard orang ramai. Tapi bila ada orang yang bila menghadapi perkara-perkara yang menyedihkan ni, tetapi dia tidak terkesan dengan kesedihan tu, dia tak berasa. Perkara yang sepatutnya menjadikan orang tu takut, orang tu sedih, orang tu tertekan, orang ni kelang kabut, tak jadi gitu. Apa puncanya? Kata Syekh Ibn Atta, kerana kalbunya itu telah dibukakan Allah rahsia-rahsia ketuhanan dia itu, sehingga dia tidak lagi terpengaruh. Bila berlaku perkara-perkara yang pada kita, contoh yang mudah tadi tu, hak kita nak, hak kita harap, tak boleh sekarang, kita akan sedih. Tapi bagi orang yang dibukakan ni, dia lihat, inilah percaturan Allah ke atas diri aku, inilah perjalanan takdirnya berlaku atas diri aku, dan apa-apa yang dia takdirkan tu adalah rahmat dia tu, adalah rahsia dia tu, dan dia rasa senang dengan pandangan tu.
Jadi perkara-perkara buruk yang berlaku atas diri dia tu tidak akan meninggalkan kesan atas diri dia lah. Sebab apa? Kerana dipandang hatinya, dibukakan pintu hati oleh Allah, dapat melihat rahsia ketuhanan Allah, apa yang orang lain tak nampak. Tak nampak. Jadi dia melihat melihat keluasan rahmat Allah dan sebagainya, dia nampak aspek-aspek tu. Maka dia tidak terkesanlah dengan apa-apa yang berlaku tu. Itu maksud Syekh Ibn Atta. Jadi Syekh Ibn Atta nak khabar kepada kita yang menjadikan kita ni tertekan, jadi serabut, jadi susah hati macam-macam. Puncanya kerana kalbu kita ni tertutup, terhalang daripada menyelami, melihat rahsia-rahsia keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi rahsia di sebalik kejadian alam semesta ni. Firman Allah menceritakan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang mensyarahkan kalam hikmat ini, dia mendatangkan kisah yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah di Gua Sur. Jadi peristiwa ini berlaku di Gua Sur. Kita tahulah peristiwa ini ada kaitan dengan peristiwa hijrah Nabi SAW. Jadi Nabi berhijrah, kemudian akhir sekali bersembunyilah. Dalam perjalanan tu Nabi bersembunyi di Gua Sur. Jadi tempat persembunyian tu bukanlah tempat persembunyian yang lengkap, cuma tutup sikit, tak nampak dan sikit. Orang-orang musyrikun ini berjaya cari tempat tu. Orang yang mencari Nabi ni, nak takak ke nak bunuh Nabi ni, berjaya sampai ke situ. Dan tempat persembunyian Nabi itu bukanlah persembunyian yang sempurna. Sehingga sekiranya ada seseorang di antara mereka itu jatuh barang, tunduk sikit, nampak lalu. Nak kabarnya persembunyian itu bukanlah persembunyian yang sempurna. Kalau ada hok mari angkalan sikit, nak mari hitam dalam lubang ni, nampak selalu. Itu realiti yang berlaku masa itu. Jadi Rasulullah ni bersama dengan Sayyidina Abu Bakar ni dan Gua Sur ni, di mana Abu Bakar risau dan sedih hati. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni masa tu berasa bimbang, rasa sedih. Tapi kesedihan Sayyidina Abu Bakar ni kesedihan yang baik. Kita sedih atas benda-benda yang kurang baik. Kita nak tak boleh, kita sayang hilang, dan macam-macam lagi lah berlaku benda-benda yang macam tu. Tapi kesedihan dan kebimbangan Sayyidina Abu Bakar ni adalah berasaskan perkara yang molek. Apa yang dia bimbang? Dia bimbang sekiranya dia, Nabi dan dia ni ditemui, pasti akan dibunuh. Bila dia bunuh, maka tidak ada lagi lah orang-orang yang akan menyebarkan agama tauhid ini. Sebab Nabi sudah mati. Jadi akan terhalanglah, akan terputuslah dakwah tauhid ini. Waktu dia bimbang. Jadi apa yang dibimbang tu bukan kepentingan diri dia, tapi kepentingan dakwah Islamiyah ni lah. Waktu yang dibimbang. Berarti kebimbangannya benda baik. Apa-apa pun, baik ke tak baik, dia tetap bimbang. Dia tetap satu bentuk kebimbangan. Jadi di mana Abu Bakar risau dan sedih hati, bimbang, sedih, risau. Baik, dalam keadaan begitu tu, langsung oleh Rasulullah diingatkan. Rasulullah mengingatkan, menyedarkan. Bagaimana Nabi mengingatkan Sayyidina Abu Bakar, menyedarkan dia? Iaitu seperti yang disebut dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Tengok. Ayat ini bagi ahli makrifat ni mengandungi makna yang sangat dalam lah. Tapi kita faham secara umum je dulu. Jangan risau atau sedih. Jangan engkau risau dan sedih, wahai Abu Bakar. Nabi besar. Jangan sedihlah Abu Bakar. Sesungguhnya Allah beserta kami. Allah bersama dengan kita. Jadi bersama di sini hendaklah difahami dengan kefahaman yang betul lah, yang muafakat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bersama ni bukan duduk tepat tepek dengan kita sehingga Tuhan tu ada tepat. Jangan faham cara itu. Itu gaya faham kelompok Mujassimah. Kelompok Musyabbihah Mujassimah ini adalah aliran pemikiran yang menyimpang daripada landasan Ahlussunnah wal Jamaah,
yang mensifatkan Tuhan ada rupa, yang mensifatkan Tuhan ada tepat, yang mensifatkan Tuhan begitu begini, ada anggota, ada rupa, ada tepat, itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kena ingat mulai itu. Mana-mana saja ajaran akidah yang mensifatkan Tuhan ada anggota, tak kira tangan ke, kaki ke, muka ke, kemudian ada rupa dia, rupa gini, rupa macam orang ke, rupa apa, ada rupa dan ada tepat, tak kira tepat situ ke sini ke, semua itu bukan lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan akidah yang dipegang oleh majoriti umat Islam sejak dari dulu sampai sekarang. Itu pegangan itu dari sudut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan akidah yang menyimpang daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak kira lah siapa dia yang pegang akidah ni. Itu pertama sekali, akidah yang saya sebutkan tadi itu, yang mensifatkan Tuhan ada rupa, ada anggota, ada tepat situ sini, maka akidah itu bukan lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak kira lah awak pegang ni alim ulama ke, awak berserban jubah ke, orang terkenal ke, tak terkenal ke, tak kira. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegang molek ni suti ni. Ini fitnah akhir zaman. Jadi Nabi menyedarkan kepada sahabat, kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, mu jangan sedih Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah bersama-sama dengan kita. Jadi bersama-sama dengan kami, dengan manusia ini, menurut faham yang muafakat akidah Ahlus Sunnah, iaitu kita hakikatnya semua makhluk ni, daripada sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya, tidak pernah terlepas daripada taklukan sifat-sifatnya tu. Tu dari segi usuluddinnya, hak mudah fahamnya begitulah. Walaupun daun jatuh sorak, daun jatuh selah, bulu terbang sorak, kumang ngayak seekor, semut ngayak seekor kelah, tak akan berlaku semua ini dalam keadaan terpisah daripada Allah. Tidak akan berlaku. Melainkan semua yang berlaku ini dia tertakluk dengan kudratnya, iradatnya, ilmunya dan hal-hal lain lagi lah yang berkaitan dengan hal-hal ketuhanan. Tidak pernah terpisah. Napah keluar masuk ke, nadi bergerak ke, tak kira lah apa saja yang berlaku pada alam semesta ni, semuanya itu tidak pernah terpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha ma'ana ni mengingatkan keadaan itu. Jangan kau sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah itu berserta dengan kita. Diperingatkan kepada hakikat yang tinggi itu, makrifat yang tinggi itu. Allah Taala mengingatkan Sayyidina Abu Bakar supaya kembali kepada hakikat itu, bahawa apa-apa hal pun dia tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Baik, kemudian Asy-Syibli berkata, sesiapa yang benar-benar mengenal Allah, yakni bermakrifat terhadap Allah, tidak akan risau atau berduka cita untuk selama-lamanya. Ini orang-orang yang betul-betul mencapai makrifat, dia tidak akan risau, tidak akan bersedih, tidak akan tertekan, tidak akan berduka cita dan sebagainya selama-lamanya. Cuma realitinya kita ni naik turun. Ada hari kuat, maka tak ada lah benda-benda ni. Kebimbangan, ketakutan ni tak ada lah. Tapi ada time bateri lemah sikit, ini marilah. Ini mari sikit-sikit. Itu lumrah manusia. Itu lumrah. Kalbu manusia ni sentiasa berbolak-balik. Sebab tu kita diajarkan supaya berdoa kepada Allah. Dalam rangka pengabdian kita kepada Allah ni, kesedaran kita bahawa kita hamba-Nya, Allah Ta'ala lah Tuhan yang sebenar-benarnya, maka kita disuruh minta lah, bermohon kepada Allah, bergantung harap kepadanya. Antara yang kita ni diajar supaya kita minta daripada Allah Ta'ala, minta daripada Allah Ta'ala ni supaya ditetapkan kalbu kita tu. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia ni. Ini yang bolak-balik. Ada hari mari semangat, ada hari mari lemah, ada hari mari rajin, ada hari mari malah, ada mari kuat keyakinan ni, ada mari kelabu sikit, lemah sikit. Itu lumrah hidup kita. Jadi kita minta selain daripada usaha kita supaya iman tauhid kita ni makrifat kekal, istiqamah, teguh,
selain daripada kita berusaha untuk meneguhkan itu, kita juga minta dengan Allah sebagai salah satu bentuk usaha juga supaya dikekalkan Allah. Cuma Shibli ni kata, sesiapa yang benar-benar mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, dan makrifat itu teguh dan istiqamah, dia tidak akan bersedih untuk selama-lamanya. Sekiranya macam tu. Cuma realiti yang berlakunya macam saya kata tadi lah, ada pasang surut, ada naik turun. Dan benda macam ni tak heran, bukan berlaku pada kita saja. Ini juga berlaku pada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, berlaku. Tidakkah kita dengar apa yang berlaku kepada sahabat, termasuklah Sayyidina Abu Bakar ni, dalam pengalaman dia dengan seorang sahabat lain bernama Hanzalah al-Sayyidi. Nak beritahunya, fenomena naik turun ni adalah fenomena lazim. Sebab ada orang kadang-kadang bila tak faham dia ni, mari persepsi yang salah, mari pandangan yang salah. Mana aku ni sekali rajin, sekali malas. 2 hari tak pergi, kena 2 bulan mikir lain sikit. Kena 2 tahun, malah aku tak jadi, kali naik, kali turun, kali rajin, kali malah. Ini punca persepsi yang salah benda ni, menyebabkan manusia putus asa. Hasratnya bagus, niatnya bagus, supaya teguh keyakinan, supaya sentiasa bersemangat, supaya rajin. Tapi kenyataan yang dihadapi tak gitu. Ada hari rajin, ada hari malah, ada hari kuat semangat, ada hari dok, ada hari mari khusyuk, ada mari lala, macam-macam. Jadi orang yang tak faham sedok belok ni, dia akan menghadapi kebuntuan. Dia berusaha nak kekalkan khusyuk yang didapat tu, usaha nak kekalkan kemanisan ibadah yang pernah dirasakan tu, dia nak kekalkan kerajinan dalam mengabdikan diri kepada Allah tu, dia nak kekalkan. Tapi kenyataan yang berlaku kadang-kadang kekal, kadang-kadang dok. Jadi kalau tidak faham realiti benda ni, dia boleh bawa kepada putus asa. Dia berusaha nak kekalkan itu, berusaha, tapi dalam seminggu, tahan seminggu je, lepas tu hilang, mari pula. Boleh tahan lagi. Tapi kalau ni berlaku bertahun, bahkan kalau ni berlaku berpuluh tahun, akhir kali jadi mana? Tak jadi kakak, dah buat benda dah gini dah, dah cari-cari lah. Tu Pak Itang nak tu. Tu Pak setan lah pasal kita. Itu setan naknya. Manusia ni putus asa. Yang dilarang oleh Allah. La tayasu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itu. Jadi antara sebab orang jadi macam tu, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari semua ni. Antara sebab yang menjadikan orang putus asa kerana fenomena yang dia tak faham tadi. Ingat aku orang lain dok macam dia, orang lain dok oleh aku je gini. Ni nak ceritanya. Bahawa fenomena ini berlaku juga pada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi ehwal-ehwal ni, perasaan-perasaan tu datang dan pergi, memang ciri dia macam tu. Yang penting apa? Iaitu betul pengabdian kita kepada Allah. Itu betul. Pada waktu kita rasa rajin, maka kita laksanakan pengabdian kita kepada Allah. Pada waktu, dan kita bersyukur atas kurnia itu. Pada waktu kita rasa malah, kita terbang. Itu satu bentuk mujahadah. Kita merasa beban, tapi kita buat juga dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah dengan keadaan sabar. Kalau awak tadi beribadah keadaan syukur, awak ni beribadah juga dalam keadaan sabar. Dua-dua tu semuanya adalah perjalanan seorang hamba, perjalanan ubudiyah. Tapi kalau kita tak faham dia ni, kita rasa ubudiyah ni masa kita khusyuk je, masa kita khusyuk, masa kita rajin, masa kita rasa kuat semangat. Ni ubudiyah betul ni. Time mari malah tak jadi dah. Silap. Pada waktu rajin, ubudiyah kita syukur kepadanya atas kurnianya. Pada waktu kita malah, sabar kita atas keadaan itu. Itu juga ubudiyahnya. Tapi kalau tak faham ilmu ni, itulah yang akan menjadikan orang mudah untuk berputus asa. Jadi, bila berlaku kepada Hanzalah ni, sahabat Nabi, apatah lagi kita ni, berlaku pada sahabat Nabi Hanzalah al-Sayyidi. Apa yang berlaku? Hanzalah ni, dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Jumpa dua orang ni. Dia mengadu. Dia mengadu keadaan dia, dia kata, aku ni munafik dah, dia kata. Nafakah Hanzalah? Aku rasa macam aku ni munafik dah. Dia rasa diri dia macam munafik. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni tanya, kenapa dia demikian? Sebab apa mu kata gini, mu rasa gini ni? Dia pun cerita.
Dia kata dia kata ketika berada di majlis Nabi, dekat dengan Nabi, keyakinan bertambah. Sangat terasa kebenaran agama ni, apa yang Nabi beritahu ni sangat terasa. Timbul perasaan, keyakinan dan sebagainya. Apa-apa yang Nabi beritahu tu seolah benda tu berlaku depan mata kita. Ni sebab pada keyakinannya. Merasa benar-benar yakin. Kerana ra'yal ain ni seolah benda tu depan mata. Maksud depan mata ni keyakinan yang tidak ada ragu. Sangat terasa benarnya tu. Tapi bila balik ke rumah, bergaul dengan anak isteri, bergaul dengan anak keluarga, duduk pergi cari barang lagi tu ini, lupa benda tu, hilang perasaan tu. Balik ke rumah, fasnal azwaja wal aulada wad dhai'at, kami duduk bergaul dengan keluarga, anak bini, cari barang ini, lupa perasaan, hilang. Jadi pengalaman yang dilalukan itu menjadikan Hanzalah seolahnya dia rasa aku ni munafik dah ni. Depan Nabi berasa molek, yakin molek. Bila duduk jauh Nabi, hilang dah sekarang. Dia merasakan diri macam munafik. Sebenarnya tak macam tu. Jadi dia mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, aku pun gitu juga. Aku pun gitu juga, kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi kedua-duanya ni berpakatlah untuk menghadap Nabi lah, kalau begitu. Sebab tu zaman Nabi senang. Berlaku apa-apa, muskil ke apa ke, tempat rujuk selesai lalu. Sebab tu tak ada mazhab. Ada orang terlebih cerdik. Dah Nabi pakai mazhab dia, orang ni cerdik dah lalu ni. Cerdik dah lalu. Cerdik dah lalu kau. Ya, jatuh gaung, jadi jatuh gaung. Tanya Nabi mazhab dia pula dah. Ya Allah. Ni terlebih cerdik. Jadi masalahnya zaman Nabi ni itu sumber syariat. Jadi apa-apa muskil yang berlaku dia jelaskan, selesai masalah. Waktu timbul mazhab ni Nabi tak ada. Ni ada alim ulama. Bila timbul muskil, timbul masalah, maka tanya. Maka ulama ni lah berijtihad, ikut cara dia tu. Jadi mazhab tu. Zaman Nabi tak ada masalah lah. Nabi sendiri kebal. Tidak timbul lah mazhabnya. Memang itulah sumber syariatnya. Jadi kalau kita tanya, Nabi pakai mazhab dia, ni cerdik dah lalu ni, soalan tu. Soalan cerdik dah lalu. Jadi, masing-masing mengadu kepada Nabi SAW. Tanya. Mereka pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia pun cerita macam tadilah. Kami ni masa duduk di majlismu, ya Rasulullah, sangat terasa apa-apa yang Nabi beritahu tu sangat terasa kebenarannya. Benar kuat keyakinannya. Seolah-olah apa yang Nabi khabar tu yang berupa perkhabaran gaib dan sebagainya, benda tu macam depan mata. Ni sebab kepada kuatnya kepercayaan, keyakinan dan perasaan dan macam-macam lagi lah. Tapi bila balik, hilang. Bila bergaul dengan keluarga, buat urusan ni, hilang perasaan ni. Jadi keadaan itulah sehingga mereka merasakan macam mereka munafik. Nabi terkejut. Macam mana pula jadi munafik gini? Bila dicerita macam tu, baru Nabi beri ulasan, Nabi beri komentar. Apa komentar Nabi? Apa ulasan Nabi? Nabi kata, "Lau tadumuna alaihi." Sekiranya, lau tadumuna alaihi. Sekiranya keadaan-keadaan yang engkau rasakan ketika kamu berada di majlis aku, berada dekat dengan aku tu, keadaan tu kamu rasa tadi tu, kamu khabar tadi tu berterusan, sekiranya berterusan. La tadumuna alaihi wa fi zikri, dan qalbumu sentiasa hidup dengan zikir. Keadaanmu rasa tadi sekiranya berterusan dan hatimu tu sentiasa hidup dengan berzikirnya, apa yang akan berlaku? Nabi kata, la safahatkumul malaikah, malaikat akan bersalam denganmu. La safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turukikum, atau kama qala fi turukikum ala wa ala furushikum. Malaikat akan bersalam dengan kamu di jalan-jalan yang kamu lalu tu. Malaikat akan bersalam denganmu. Dan di tempat-tempat pembaringanmu, atas katil duduk rehat geng-geng, tempat tidur apa ke, mereka akan bersalam denganmu. Itu difahami oleh ulama-ulama tasawuf. Sekiranya keadaan tadi itu dicapai oleh seseorang, iaitu
merasai apa yang mereka rasa ketika ada bersama Nabi itu, kadang tu berlarutan. Kemudian hati pula tidak ghaflah, sentiasa ingat kepada Allah. Keadaan itu menunjukkan kepada rohani yang jernih, roh yang jernih, jiwa yang bernih. Bila jiwa yang jernih, bersih ni, maka yang mendampinginya adalah para malaikat. Cuma tinggal lagi tak nampak. Tu je. Cuma Nabi kata, malaikat akan bersalam denganmu. Bagi orang yang dibukakan hijab, mungkin nampaklah benda tu. Bagi orang yang tidak dibukakan hijab, mengalami pengalaman yang sama, cuma tinggal lagi tak nampaklah malaikat tadi tu. Tu je. Tapi itulah yang diberitahu oleh Nabi SAW. Nak beritahu bahawa itulah keadaan hati yang nurani, hati yang bersih, hati yang jernih. Mengalami pengalaman-pengalaman tadi adalah sebagai petanda kepada hati yang murni, hati yang bersinar, hati yang terang, hati yang jernih, sehingga didekati oleh makhluk-makhluk yang mulia, para malaikat. Itu dia. Tetapi kata Nabi, walakin, tengok ujung tu, walakin ya Hanzalah tu, tetapi kata Nabi, wahai Hanzalah, sa'atan. Hak ni tabi'i dia, ciri dia, sifat dia tu kadang-kadang mari, kadang-kadang hilang. Hidup memanjang. Memang sifat dia gitu dah, kata Nabi. Walakin, sebab tu Nabi kata sebelum tu, sekiranya berterusan. Tapi Nabi kata walakin, tetapi semua pengalaman tadi ghalibnya dia kata sa'atan. Maksudnya benda ni berlaku kadang-kadang mari, kadang-kadang hilang. Kadang-kadang berasa, kadang-kadang dok. Itu Nabi nak beritahu. Jadi sesalah, terjawablah kemuskilan yang dialami oleh sahabat tu. Pertama sekali, apa yang berlaku tu memang itu tabi'i dia dah. Yang kedua, apa yang berlaku tu tidaklah berarti kemunafikan. Dia menunjukkan kesempurnaan, menunjukkan keyakinan, menunjukkan kearifan dan sebagainya. Baik, firman Allah Ta'ala yang bermaksud, ini maksud firman Allah Ta'ala atas tadi itu, la tahzan innallaha ma'ana. Ini ayat lain tadi. Maksud daripada ayat tadi itu sudah dijelaskan, la tahzan innallaha ma'ana. Maksud dia jangan risau, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Baik, sekarang firman Allah ni ayat lain pula. Firman Allah ayat lain yang bermaksud, ingatlah sesungguhnya para wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak merasa duka cita, iaitu ayatnya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, kata Allah, bahawa para wali itu iaitu orang yang tidak merasa takut dan tidak merasa duka cita. Artinya apa? Orang yang kalbunya tidak dipengaruhi oleh sebab-sebab yang menyebabkan ketakutan dan tidak terpengaruh dengan sebab-sebab yang menyebabkan kedukecitaan. Maksudnya sesuatu yang menyebabkan orang takut tidak jadi gitu. Sesuatu yang menyebabkan orang duka cita tidak jadi gitu. Dengan erti aulia ni, apabila berlaku satu perkara yang menyebabkan orang ramai rasa takut, tidak rasa takut. Kalbunya tidak terpengaruh kadang itu. Apabila berlaku suasana-suasana yang menyebabkan orang bersedih, orang duka cita, sedih dan sebagainya, maka pada mereka ni tidak terkesan dengan keadaan seperti itu. Inilah Allah telah menyatakan, ketahuilah para wali itu iaitu orang yang tidak merasa takut dan tidak merasa duka cita. Bukan tak ada takut langsung, bukan tidak ada kesedihan langsung. Ketakutan dia itu hanya terarah kepada Allah. Kesedihan dia itu hanya berkait dengan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Orang yang faham teks Arab ni jelaslah, la khaufun tu bukan berarti la khaufa. Kalau la khaufa ni tak ada takut langsung. Makhluk pun tak takut, Tuhan pun tak takut juga. Tu dah sihat tu. Demikian juga, tidak bersedih, bukan tak sedih langsung. Tetapi ketakutan dia itu kepada yang tidak sepatutnya. Hak tu tak ada pada mereka. Mereka hanya takut kepada Allah. Demikian juga sedih. Sedih mereka hanya berkait dengan Allah. Sedih sekiranya terluput daripada melaksanakan kewajipan. Mereka rasa sedih. Itu adalah sedih yang baiklah. Dari segi ini baik benda tu.
Baik, dan sabda Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Sur yang bermaksud, ini ada kalam Nabi pula yang Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar dalam peristiwa yang sama, peristiwa berada di Gua Sur tu, bagaimanakah hai Abu Bakar terhadap dua orang yang ditinggal oleh Allah, yakni disertai atau dilindungi oleh Allah. Ini kalam Nabi, ini ungkapan Nabi lah, sama dengan ayat Al-Quran tadi tu, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu sedih, Allah Ta'ala bersama kami. Nabi pula mengungkapkan bagaimana sikapmu, keadaanmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah Ta'ala ni melindungi kedua-duanya, jaga keduanya. Masa mana dua orang ini Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala lindungi, masa mana sudah tentu akan merasa aman, masa tidak ada kebimbangan, ketakutan, rasa aman atas keyakinan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Jadi demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-236. Kesimpulannya Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita menerusi kalam hikmat ini bahawa yang menjadikan hati kita rasa tertekan, rasa serabut, rasa negatif ni, hadap molek ni, puncanya masalah qalbu kita. Balik kepada masalah qalbu. Berlakunya peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini yang mengembirakan, yang menyedihkan, itu dah nak tolak dah. Dunia ni memang tempat dia. Berlaku perkara yang menyenangkan, berlaku perkara yang menyedihkan, berlaku adanya nikmat, adanya musibah bala, itu memang sunnah alam ni. Sunnah alam. Maka yang lebih penting adalah kita ini yang menghadapinya tu. Sekiranya kita berhasrat supaya tidak tertekan, tidak menjadi gelisah, tidak menjadi satu bebanang ketika menghadapi perkara-perkara yang membebankan dan menyusahkan itu, maka apa pedoman dia? Maka Syekh Ibn Atta' khabar dah pedoman dia. Sebab orang jadi tertekan, orang jadi tension, jadi itu ini kerana terhalang kalbunya, terhijab kalbunya daripada melihat rahsia-rahsia keagungan Allah. Jadi kalau kita ada keinginan untuk supaya tidak menjadi tertekan, jadi tekan, jadi tension, jadi itu ni, inilah yang perlu kita usahakan, mencari jalan bagaimana untuk membuka hijab kalbu kita ni supaya dapat melihat rahsia-rahsia keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga memberi pedoman kepada kita. Kalau sekiranya kita ni menghadapi masalah ni, masalah tekanan, tension itu ini, macam mana ubat dia ni? Ubat dari segi tasawufnya, usahakan untuk mencapai perkara ni, iaitu membuka hijab kalbu kita supaya dapat melihat rahsia-rahsia keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ubatnya. Kemudian kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-237. Min tamamin ni'mati 'alaika an yarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yudghika. Maksudnya setengah, yakni sebahagian dari kesempurnaan nikmat Allah kepadamu. Syekh Ibn Atta' nak beritahu tentang kesempurnaan nikmat. Nikmat ni banyak, tapi kesempurnaan nikmat tu kok mana ukuran dia? Sempurna nikmat kurniaan dia tu. Ni Syekh Ibn Atta' nak beritahu. Sebab tanggapan kita ni macam-macam. Kita ni sebahagian majoriti kita lah beranggapan kesempurnaan nikmat ni bila boleh banyak. Boleh banyak. Kesihatan yang sempurna, kekayaan yang melimpah ruah. Kita pandang itulah kesempurnaan. Itu sudut pandangan kita. Tapi kenyataannya terutama menurut tasawuf tak gitu. Berapa banyak orang yang kesihatan tak ada penyakit sikit tapi ada masalah lain. Berapa banyak. Berapa banyak orang yang memiliki harta benda yang melimpah ruah bermasalah juga. Masalah pasien lain pula. Berapa banyak. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta' nak khabar ni, kesempurnaan nikmat ni kat mana tempat ukuran dia, tempat letak dia. Jadi kata Syekh Ibn Atta', setengah, yakni sebahagian daripada kesempurnaan nikmat Allah kepadamu, iaitu jika Allah memberi rizki yang cukup. Allah Ta'ala memberi rizki kepadamu yang sifat rizki itu cukup. Dan menahan, yang kedua, menahan darimu apa yang dapat
menyesatkan kamu, ini apa yang dapat menjadikan engkau terbabah, terpesong. Baik. Ini dah ciri nak tahu nikmat yang diberikan kepada kita tu sempurna atau tidak. Ukurannya apa? Ada dua ukuran. Ni kalau kita tengok molek ni, ya sungguh, kena sungguh. Kalau perhati molek lah, ada perhati, mari macam saya khabar tadi lah. Orang sempurna nikmat, paling kaya, paling berpangkat, paling sehat, paling itu paling, paling belaka tu, paling berkuasa. Itulah nikmat paling sempurna. Rupanya tak. Syekh Ibn Atta nak khabar ni dua ciri nikmat yang sempurna. Pertama sekali, Allah Ta'ala memberikan kepadamu rezeki yang sifatnya mencukupi. Macam mana kita nak ukur cukup tak cukup? Cukup tak cukup tu sebenarnya dia tidak ada ukuran menurut jumlah tertentu. Cukup tak cukup ni dia menurut keperluan orang tu. Ada dua ukuran kita nak ukur cukup tak cukup. Pertama sekali ukuran zahir, yang kedua ukuran batin. Ukuran zahir ni cukup menurut keperluan dia. Contohnya, dia ada satu keluarga, ada bini seorang, ada anak 3 orang. Dan pendapatan dia tu cukup memenuhi keperluan dia tu. Orang yang keluarga besar, bini ramai ke, tak kira bini ramai ke, anak ramai ke, keperluan dia lain pula. Jadi ukuran nak tahu sempurna tak sempurna, cukup tak cukup ni atas keperluan masing-masing, qadar masing-masing. Ada orang hidup seorang je, bini tak ada, anak tak ada, tapi pendapatan dia tu cukup, qadar dia lah, tapi cukup. Cukup keperluan dia. Apa yang dia perlu? Makan minum dia, tempat tinggal dia, cukup. Jadi ukuran kesempurnaan pertama sekali kecukupan, cukup ke tak? Ada orang kadang-kadang duduk seorang tapi tak cukup semua. Tak cukup semua. Tak cukup. Mungkin ada hal-hal tabiat, perangai-perangai ni, perangai ada sihat ni. Jadi nak ukur kecukupan tu pertama sekali di aspek zahir dia. Keperluan dia apa? Yang kedua, inilah yang lebih penting. Kecukupan dari segi perasaan. Hak ni dah yang menyebabkan orang rasa tak cukup semua ni. Hak nombor 2 ni selek ni. Rasa tak cukup semua. Boleh banyak ni tak cukup. Naik lagi tak cukup. Naik lagi tak cukup. Lagi hidup tak cukup. Tak pernah cukup dalam hidup. Ini kecelakaan. Ini kecelakaan. Jadi Syekh Ibn Atta nak beritahu ukuran pertama kecukupan. Cukup dari aspek zahir, keperluan kita tu cukup. Makan minum kita memadai dengan apa yang cukup, memenuhi keperluan kita. Yang kedua perasaan. Kita masih cukup dengan apa yang dikurniakan. Itulah kesempurnaan nikmat. Salah satu ukurannya. Jadi oleh kerana sudah sampai syarat ni, yang kedua itu kita dah dapat jelaskan lagi malam ni. InsyaAllah akan saya sambung huraian ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.